Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Yang saya kasih Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah kita dapat bersama pada pagi yang barakah hari Jumaat ini, hari yang paling mulia terbitnya matahari dalam seminggu. Mudah-mudahan kita diampunkan Allah, ayah bunda kita, keluarga kita, muslimin muslimat, guru-guru kita, orang yang berjasa kepada kita, pemimpin-pemimpin kita, semuanya diberi keampunan oleh Allah Ta'ala, dan kita diberikan janji keselamatan dunia akhirat. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sampai muka surat 58 58 yang mana pengajaran yang ke-35 ke bukan 34 okey. Daripada buka surat 57 ke? Lain buku surat ni. Okey. Pengajaran yang ke-34, berkata Allah Ta'ala di dalam kitab Taurah, hai anak Adam, jika engkau redakan dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu, nescaya istirahatlah hatimu dan badanmu, padahal engkau itu kepujian padaku. Dan jika tiada engkau redakan dengan barang yang telah aku bagikan bagimu, nescaya aku keraskan atasmu akan dunia itu, seperti engkau menjadikan akan binatang yang liar di dalam hutan. Kemudian bermula kemuliaanku dan kebesaranku, tiada engkau peroleh daripadanya melainkan barang yang telah aku takdirkan bagimu, padahal engkau itu kecelaan padaku. Ini cantik ni, ya. Kata-kata ini sangat istimewa, ya. Sebab itu iman ni penting, tuan-tuan. Sebab bila ada iman baru boleh bersyukur. Kalau tak ada iman dia tak boleh bersyukur. Sebab itu semalam saya membicarakan tentang menjaga iman, ya, dengan pahalanya yang besar, ya. Sangat murah Allah Ta'ala tu, ya. Semalam saya cerita pasal ibadat yang bukan direct tentang iman, tapi ada connection dengan iman pun cukup besar pahala dia, ya. Ingat malam tadi saya sebut apa? Ikatan kita ini adalah ikatan iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah Ta'ala kata siapa beriman ada kalimat la ilaha illallah, ada kalimat la ilaha illallah, saudara. Hebatnya persaudaraan yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah ni, siapa jumpa salam je berguguran dosa, diampunkan dosa mereka walau sebanyak buih di laut. Kasih sayang sesama Islam ni pun pahala dia besar. Sebab tu jangan benci orang Islam. Nabi cakap barang siapa yang mendoakan orang Islam, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin muslimat, diberikan pahala sebanyak orang yang beriman. Sangat mudah. Tuan-tuan nak dapat pahala pagi ini, doa aja Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Dapat pahala sebanyak orang yang beriman.
Tak susah. Sebab tu ibadat iman ni jagalah elok. Sebab kita di awal tahun ni kan, jagalah elok. Nak beribadat yang lain kadang-kadang kita tak larat. Beribadatlah. Sebab itu kalau iman connect dengan amal soleh, habis. Allah tak cakap apa-apa lagi. Banyak ayat. Tadi Imam baca ayat yang ke-19 daripada surah Sajadah yang kita baca tadi. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Ayat macam ni berlambak dalam Al-Quran. Bukan berlambak macam masa lambak lah, banyak maknanya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kalau iman connect dengan amal soleh, tak ada apa-apa lagi, maka mereka akan beroleh syurga sebagai anugerah daripada Allah Ta'ala. Tak ada cerita apa lagi lah. Ayat yang lain, innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannat. Ayat-ayat seperti itu. Sesungguhnya orang beriman beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir bawah. Sebab tu iman ni lah tuan-tuan, dia punya kontak dia. Hatta kalau dia beriman, dia tidak beramal soleh pun Allah tetap akan panggil juga dalam syurga dia. Itu hebatnya iman. Allah beri kita begitu. Tapi ingat kalau kafir, wa ammal ladzina fasaku ma'hum nar. Habis, tak ada cerita apa. Kalau fasik, kafir, kufur, murtad, tak ada. Tak ada cerita lain. Neraka. Sebab itu ada orang belum hisap lagi dah masuk neraka. Ada orang belum hisap lagi dah masuk syurga. Kan? Ada orang yang masuk syurga tanpa hisap. Tapi ada orang masuk neraka tanpa hisap. Lagi masak dia buat dia. Kalau masak boleh makan tak apa tuan-tuan. Ni masak tak dimakan-makan. Itu kita. Sebab tu jagalah iman ni tuan-tuan. Di akhir-akhir zaman ni, jagalah iman ni elok. Nak jaga iman, kita kena ada ilmu dan kita kena duduk bersama orang beriman. Nak beramal, kita kena duduk bersama orang beramal. Kalau kita tak duduk bersama orang beramal, macam mana kita nak beramal? Kita duduk dengan orang yang maksiat. Tuan-tuan ni cuba berkawan lama-lama dengan orang kaki karaoke. Confirm jadi kaki karaoke. Betul. Tuan-tuan cuba geng dengan orang mancing. Duduk dengan orang mancing. Lama mancing kan? Bukan salah mancing ni tu. Tapi saya tengok tu lah. Sedap sangat mancing kan. Lama. Itu yang berapa hari tak balik, rupa anak mati kat rumah. Mancing punya hal. Ya, ada juga orang pergi kerja anak mati kat rumah kan. Tapi kan sedih pergi mancing 2 hari tak balik. Kadang-kadang seminggu tak balik. Jadi duduklah bersama orang-orang yang beriman. Duduklah bersama orang yang beramal soleh. Jadi jaga. Pesan semalam saya ulang balik. Tolong beramal dengan amalan-amalan yang tauhid-tauhid ni. Pahala dia memang besar. Ya, baik. Ini dalam Taurah. Hai anak Adam, jika engkau redha dengan barang yang aku bahagikan bagimu, nescaya istirahatlah hatimu dan badanmu. Padahal engkau itu kepujian padaku. Ini faham elok. Ini qanaah namanya. Apa Allah bagi redha, suka, seronok. Macam mana nak sukakan apa yang Allah dah bagi ni? Macam mana nak rasa cukup dengan apa yang Allah bagi ni? Faham bahawa itu yang bagi adalah Allah. Itu yang pertama kita kena tahu. Yang bagi ni Allah. Macam ada orang kadang-kadang kan dia dapat apa nama ni kad daripada yang Tuan Agong tau. Tuan Agong hantar kad selamat hari raya Aidilfitri. Ini kad daripada yang Tuan Agong. Faham tak? Dia lain. Betul tak? Ada orang dulu dia ceritalah, saya ni jadi bodyguard gitu gini-gini, datang Sultan Brunei kata dia kan. Jadi bila salam tu dia punya sultan pun dia kata cakap dekat bodyguard ni bagi sikit. Dia bagi kalau tak silap saya 1000 Brunei dia dolar. Tak pernah pergi Brunei. Kesian. Saya pun tak pernah tu. Pernah saya transit je tapi tak turun. Aku nak turun tak dapat pula dalam kapal terbang je. Dia transit gitu-gitu lepas tu dia jalan terus. Kan. Dapat 1000. Tukar dia kata masa tu 2000 lebih lah agaknya. Duit tu. Jadi dia kata
Oh, dia ni driver MB. Dia driver MB. Jadi dapat duit tu sebab ini yang bagi Sultan Brunei. Sebab tu tuan-tuan, kalau Sultan Brunei lalu datang salam lah. Kan? Mana tahu dia cakap kat Adikov salam. 1,000. Dia kata beli kamera. Masa zaman tu 2,000 lebih punya kamera kan, macam Canon ke apa benda dulu kan. Dia suka. Ini Sultan Brunei bagi. Itu. Masalah kita bukan tak boleh beli. Tapi yang bagi siapa? Yang bagi itu Allah. Ni boleh tak kita nak belajar ni? Yang kasih ni adalah Tuhan sekalian alam ni. Dia kasih banyak ni. Kita sukalah dia kasih. Apa yang dia kasih itu? Redalah. Sukalah. Ya. Kalau sampai kita suka apa yang Allah bagi ni, kita redalah, cukuplah kan. Maka akan istirahatlah hatimu. Hati akan jadi tenang. Dan badanmu akan rasa istirahat. Dan engkau itu kepujian pada aku. Aku cinta ni hamba aku ni. Aku bagi macam ni pun. Sebab tu saya dah cakap dululah, lama lah. Saya pun kuliah sini dah lama kan Lama saya kuliah sini. Lama. Tuan-tuan ingat? Ramai yang ada pencin ni saya sini dulu kan. Lama dah saya ceramah ni. Saya ada cerita dengan tuan-tuan dulu. Saya dulu kan berulang daripada kota ke JB, kerja jawatan mufti dulu. Saya selalu perhati orang. Naik kereta Camry. Kan? Awal 2000 kan? 2000 awal kan? 2001, 2002. Kalau Camry itu pakai itu mewah ke tak mewah? Sekarang ni mewah jugalah. Tapi kalau Camry itu dipakai itu orang cuma cakap ini dulu abang kepada Camry. Itu kan? Abang kan? Sebab Camry sekarang canggih kan? Betul tak? Sekarang kereta dah canggih. Dulu mana ada 360 kan? Tak ada kan? Sekarang 360 kiri kanan boleh nampak. Kan? Zaman dulu hapah pun tak nampak kan tu. Tapi kira masa tu, itulah bawa kereta Camry kira sedap tu 2.4 kan. Kadang-kadang sebelum ni ada 2.2, 2.0 kan besar tu kan dia punya enjin tu, tekan. Tapi gini muka gini keran. Bawa bini kadang sebelah, ni pun kerja juga, bini pun gitu. Betul. Awak kereta kan. Kerja dia maki orang, bodoh. Jalan jam kan orang potong bodoh. Tension. Ada orang naik EX5, tahu EX5? Honda made in Japan. Tetap dia apa ni? Import je kan. Naik laki bini. Bini potong peluk gini tau. Berkasih sayang, potong bang, cilok bang, kiri kanan. Bang, cilok bang, cilok. Dengan senyum dia bersama. Tanya, mana yang lebih bahagia? Yang naik motor ke naik Camry? Apa tu? Expired yang bahagia ke apa? Sebab tu kebahagiaan itu berbeza. Berbeza. Dia bukan mesti banyaknya, tapi bagaimana kita menikmatinya. Berapa ramai orang makan mewah tuan-tuan di hotel. Dia punya mi goreng RM45. Tapi makan 2-3 suap aja. Sebab apa? Bila bincang, ini yang saya sakiti ni. 2-3 suap je. Padahal udang begitu dalam tu. Ada orang makan mi apa dekat Tulang Patah tu, gini kan, sekeluarga senyum je kan. RM4.5 kan. Dia bahagia. Sebab tu kebahagiaan itu bagaimana kita interaksikan nikmat itu. Ini pun kena kat saya juga. Kadang-kadang kita ni tak cukup itu, tak cukup ini, tak ada itu, tak ada ini. Betul tak? Sebab tu saya suka pergi rumah orang miskin. Bila pergi rumah orang miskin kan, seronok kan. Kita tahu. Saya bawa balik daripada Kemboja bulan lepas. Pergi kan, ada 22 orang ikut saya. Makcik-makcik. Buat ajar-ajar. Tengoklah saya kata. Orang pun bawa pergi satu rumah. Mak bapak dah terbaring sakit. Kan? Ada satu anak dia yang jalan pun tak berapa betul. Akalnya pun kurang. Dia itulah yang mengurus rumah tu. Tak ada api, tak ada air, tak ada apa. Walah, kesian. Saya pun cakap dengan jemaah, macam mana? Nak buat apa? Kolek-kolek, masukkan elektrik. Buatkan pergi. Hidup ni tuan-tuan.
Rumah tu kira macam angin pun masuk je lah kan. Allah. Jadi bila kita tengok macam tu baru kita rasa kan, andai Allah tak bagi macam mana. Sebab tu rasalah syukur. Kita kalau seronok, sebab tu kadang-kadang ada orang pakai kenari sampai ke Kedah dulu jalan naik kenari sekeluarga penuh sendat. Kancil tu apa sangatlah, dhaif sangatlah kan. Bukan kutuk lah. Kenari macam standard sikit lah. 1.0 Betul, sekeluarga dia boleh jalan sampai Pening sampai apa. Happy tuan. Tuan cuba kadang-kadang kita agak diri kita ni di mana pagi-pagi lagi kita dah sakit hati kadang. Jiwa tak tenang. Tuan duduklah, duduk. Buat mengenang apa ni nikmat Allah Taala ni dah banyak kali kita sebutkan Ya Allah, duduklah. Pagi ni cubalah kira-kira nikmat Allah Taala. Sebab kita kalau cuba kira nikmat Allah Taala takkan dapat kira. Tak boleh kira nikmat Allah SWT. Tak mampu kita nak mengiranya. Tubuh badan tuan-tuan ni boleh dikira ke nikmat ni? Tak boleh kira tuan-tuan. Saya ada jumpa orang kaya, kaya memang kaya lah, duit banyak, tapi dah dialisis. Kita bukan nak kata tapi di mana lagi indahnya hidup ni kalau dah dialisis. Agak nak pergi Langkawi lagi tak? Pasal tak ada hati ya. Ada Langkawi gendon betul tak? Tak ada rasa lah. Apa rasa lagi? Sebab tu kadang-kadang saya tengok orang yang sehat-sehat ni, umur 60, 70, ada yang 80 Yang ikut saya tu hari tu ada Pak Haji tu 80 lebih. Alamak, Pak Haji ni 80 lebih memang andal betul lah. Boleh makan lagi, boleh apa lagi. Balik tu saya jumpa lagi, Jim, mana ni? Datang dengan siapa? Rumah. Siapa bawa kereta? Saya bawa kereta. 80-an boleh bawa kereta. Memang selut lah. Itu sebenarnya kalau pergi kat JPJ kata tak boleh renew. Tapi nampak segak dia tu mungkin JPJ kata, tak apalah encik boleh ni. Sebab dia kalau memang tak kasih lah kan, JPJ kata ni tak boleh. Ramai yang saya punya kawan-kawan yang 70 lebih, dia pergi JPJ tak kasih. Sebab JPJ ni agaknya dia tengok orang tau. Ke ada konsep lain? Siapa ada JPJ tu ni? Ke ada apa teknikal dia? Tak ada. Tak tahu saya macam mana kan. Tapi dia boleh bawa kereta. Ya Allah. Boleh pergi masjid. Boleh hadir majlis ilmu. Handal lah. Kan. Tuan-tuan ni nikmat jaga elok-elok. Saya ni kalau penat akan batuk dan sesama. Isteri saya pun dah tahu, ni abang penat ni. Diri kita tu kita tahu kan. Saya kalau berlari sana berlari sini, dia akan datang batuk sesama. Itu yang saya tak boleh bawa orang pergi Mekah. Tengok kawan-kawan tu rasa hati nak bawa juga kan. Ustaz Rifki, Ustaz Alim, Ustaz apa semua bawa kan. Saya ni bukan tak ada kawan, banyak kawan-kawan. Tapi dah berapa kali saya pergi, saya bawa sampai kat sana saya down. Kan semua batuk, tak boleh bawa orang. Kan kita patutnya nak hantar orang pergi hospital apa benda kan. Kita pula masuk hospital kan. Sebab tu bahagian masing-masing berbeza-beza kan. Yang ustaz-ustaz ni dia segak-segak lah sihat. Agak ini makan kayu agak. Saya tak berapa. Kurang kekuatan tubuh. Kan? Itu antara sebab saya dulu saya berhenti kerja. Kan? Saya tak boleh. Daripada pagi petang duduk saya tak boleh. Jadi kita ni ada bahagian masing-masing. Don't worry. Kita ada. Allah bagi poin-poin dia kan. So, jangan apa ni cemburu dengan orang. Apa cemburu dengan orang, bahagian kita ada bahagian kita. Gembiralah dengan diri kita. Tapi tuan-tuan, ingat, kalau tuan-tuan dapat isi segala nikmat itu dengan kesyukuran, dengan ibadat, Allah janji sekian-sekian untuk engkau. Sekian-sekian untuk engkau. Tak kisah, aku bukan nak tengok berapa banyak harta engkau. Aku bukan nak tengok macam mana muka engkau smart ke tak smart. Aku bukan tengok pakaian kau smart ke tak smart. Aku bukan tengok kenderaan kau smart ke tak smart.
Aku tak tengok itu. Sebab tu innamal qad aflahal mu'minun. Berjaya orang beriman tu. Sifat-sifat dia. Allazina yarisuna al-firdaus wa hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi syurga dan kekal di dalamnya. Semua sifat-sifat dunia ni semua akan ditarik. Sifat lemah, sifat sakit, sifat benci, sifat keluh kesah, sifat gelisah, takut, cemburu, risau, semua tak ada hari kiamat. Indah dan bahagia belaka dalam syurga. Sebab tu sedarlah bahawa nikmat yang diberi ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ada sepupu saya, minta maaf dah saya cerita orang-orang yang dekat saya je lah kan. Orang kena stroke badan kan, dia stroke mata. Pernah dengar orang stroke mata tak? Ni permasalahan darah tinggi, kencing manis ni jaga elok tuan-tuan. Bila stroke mata, rupanya dia ganggu saraf kan? Tak nampak. Stroke mata namanya. Istilah dia saya pun tak faham lah, stroke mata. Itu kalau sempat diobati mungkin okey, kalau tidak tak ada. Sekarang ni dia bayang-bayang. Stroke mata. Orang stroke badan. Kan? Ini stroke mata. Tak boleh nampak. Boleh buat apa tuan-tuan? Sorry. Nothing. Tak boleh buat apa. Pergi berubat kat Melaka kan? Melaka. Tak ada apa. Tengok kita punya nikmat mata ni. Oh ya Allah. Syukurlah dengan nikmat mata ni. Kalau meraba-raba kita sekarang ni macam agak indah lagi tak dunia ni? Hilang lah. Nak pergi Langkawi lagi? Kalau orang cakap kan, ya, ayah nak ikut kami tak? Kami nak pergi jalan ke pantai ni. Mana kau bawa aku sama je. Gelap aja semua. Kan? Yang suami sepupu saya tu, dia bukan gelap, dia nampak macam segala-galanya adalah macam kabur di sebalik cahaya. Boleh tak? Jadi tak ada apa nampak. Jadi mana kau bawa aku sama je. Tak ada apa yang aku nak tengok lagi. Sebab tu selagi ada mata ni pandang dengan pandangan syukur, betul tak? Dapat tengok Abang Ma'ruf. Syukur. Tengok lah. Dapat tengok pokok kan, betul tak? Ini dah tak dapat beza. Mana Abang Ma'ruf, mana pokok. Kan pening kita. Ya Allah. Minta maaf ya tuan-tuan, saya cakap kita ni kalau tak pandai syukur, siapa yang bagi ni, kita ni memang celaka tuan. Kalau ada orang dia katarak atau apa, dia mungkin boleh ubat lagi. Dekat JB tu ada satu pakar tu, Dr. Ana. Benar dengar tak? Dekat Lakin. Ada imam dekat Papan Timur sana tu, dia buat berapa ribu. Dipotong tu, dipasang kanta baru. Ribu lah. Terang balik ni. Terang lah. Tu. Tapi kalau stroke mata tu katanya sebab dia berkenaan dengan apa? Saraf. Dia saraf tu dia darah tau. Darah tu dia tersumbat ke apa ke. Lepas tu saya pesan dengan tuan-tuan, berhati-hati dengan makan dan minum. Berjaga-jaga. Ibu-ibu makan minum jaga-jaga. Ibu-ibu kalau boleh berhenti makan nasi. Kan dah pening pula ibu makan apa pula. Saya duduk di saya selalu pergi Kembojaran. Orang Kemboja miskin kan, tapi banyak yang kencing manis. Ada yang dipotong kaki. Sebab apa? Dia makan nasi. Masalah nasi ni problem tuan. Habis kita memang makan nasi macam mana Ustaz? Pandai-pandai lah. Ada yang masak dulu nasi tu, lepas tu bila dia keluarkan je buang dulu kan. Hati-hati jaga. Siapa yang mak dia kencing manis, bapak dia kencing manis, itu lebih dekat lagi dia untuk kencing manis. Sebab kencing manis dia akan bawa kepada lain benda. Kencing manis dia akan berangkai dengan darah tinggi, dia akan berangkai dengan masalah jantung, buah pinggang, urat saraf, mata. Sebab tu jaga. Sebab kita nak apa? Kita nak beribadat ni. Minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan kalau demam lepak je boleh tak subhanallah? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh nak subhanallah, tak boleh.
Tak boleh. Tak boleh. Boleh sembahyang duha 4 rakaat tak? Tak boleh. Nak dikuat-kuatkan pun tak boleh. Tak boleh. Sebab itulah nikmat sehat ini sangat. Faham tak? Jadi kita ni tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang saya tengok ada orang ni walaupun pakai motor dia bahagia, duduk sana kemari rehat dia. Tenang hati dia. Nah, tu sebab itulah. Jadi kita macam tu, ya. Dan Allah akan puji kita. Sebab apa? Tengok hamba aku ni. Dia redha dengan apa yang aku bagi. Dia seronok apa yang aku Dan jika tiada engkau redha dengan barang yang telah aku bagikan bagimu. Ketetapan Allah. Ketetapan Allah ni kita nak redha, ingat. Dia mesti melalui ilmu tauhid. Sebab tu sifat 20 ni kalau dipakai settle lah semua benda. Sebab sifat 20 ada sifat qudrah dan iradah. Daripada sifat qudrah dan iradah ni kita akan faham qada dan qadar. Innallaha fa'alul lima yurid. Allah buat apa dia suka. Faham? Qudrah dia dengan iradah dia akan bersama, dengan ilmu dia zap dia akan keluar. Apa tindakan dia? Ingat, tindakan dia adalah tindakan sebagai pemilik, sebagai Tuhan, sebagai raja, sebagai yang berkehendak semata-mata. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi siapa redha, dia akan klik. Akan sesuai dengan dia, akan cukup dengan dia, akan indah dengan dia, akan bahagia untuk dia, akan molek untuk dia. Walaupun berat rasanya. Ini cakap andai ini sebenarnya tak bagus, tapi kita buat perbandingannya. Andai Yusuf tidak dibuang oleh adik-beradiknya ke dalam perigi, tak dijual oleh pedagang yang mengambil dia ke Mesir tu, tak dibeli oleh mak angkat dia Zulekha dan Al-Aziz menteri, tidak dipenjarakan, bertahun-tahun dalam penjara. Dapat member yang 2 orang tu kan. Member tu pula lupa pula pesan dia. Duduk dalam penjara. Agak-agak dia jadi menteri tak? Dia tak jadi menteri. Faham? Jika itu kalau ni tak bagus sebab Allah Taala punya dah tetap. Kita buat banding saja. Dia tak dapat bawa mak bapak dia, faham tak? Dan takkan duduklah yang 12 orang ni jadi semua mulia, betul tak? Keturunan ni. Yang daripada mereka tu sebagian besarnya adalah nabi-nabi. Sebab tu kita kadang main fikir. Yalah, macam PM kita ni agak. Andailah dia tu tak di penjara, mungkin tak jadi PM kan? Sekarang dah jadi PM. Sebelum ni PM tepi je. PM tengah. Ujian hidup kan? Betul tak? Betul, kita kena faham. Kenapa aku macam ni? Kenapa aku macam ni? Kita biasa tertanya-tanya kan? Sebab tu, ya Allah, aku tidak tahu hikmahnya. Engkau tunjukkan aku hikmahnya, ya Allah, dalam hidup aku ini. Begitulah. Dan jika tiada engkau redha dengan barang yang telah aku bagikan bagimu, tak redha, tak cukup, tak rasa bahagia, nescaya aku keraskan atasmu akan dunia. Ini yang berbolot-bolot terhadap dunia ni. Ini yang bahaya ni. Berpayah-payahlah dia. Aku keraskan atasmu akan dunia itu seperti engkau menjadikan akan binatang yang liar di dalam hutan. Tuan-tuan faham tak binatang buas di dalam hutan? Binatang buas dalam hutan ini tuan-tuan seperti harimau, seperti singa. Singa ni tuan-tuan orang sebut dia apa? King, gajah hutan. Lion King, betul tak? Harimau ni gajah. Dia, ya Allah. Binatang semua lagi. Betul tak? Lari semua binatang. Ada binatang yang bau dia pun dah tahu, bau rimau, kencing rimau, apa? Monyet ni paling takut tu. Bau kencing rimau tu, lari. Dia ni handal. Ya?
Oh sekali apa, tapi tuan-tuan tahu tak bahawa harimau, singa ni adalah binatang yang paling ganas, paling garang, tapi paling susah nak makan. Kenapa? Dia paling tangkas tapi susah nak makan. Sebab apa? Dia bawa dekat binatang dah lari. Binatang kita lari. Kadang-kadang seminggu dia tak makan. Saya suka tengok dekat National Geographic tu. Seminggu tak makan. Nak tangkap gajah, dia pijak gajah. Betul tak? Nak tangkap zirafah, lari serapah, ditendang serapah. 3-4 ekor tertombang, tak makan. Dapat makan seekor rusa kan, berebut pula tuan. Dubuk pula kacau. Tahu dubuk tak? Hyena. Hyena ni paling jahat betul. Dia suka ngambil orang punya. Netang. Tapi saya tanya, rusa dia tak tangkas tuan-tuan. Dia tak ganas tuan-tuan. Dia tak ada taring kuat macam rimau. Tapi dia makan susah ke senang? Senang dia makan. Kenapa dia senang makan? Sebab dia makan rumput. Rumput mana ke mana-mana. Jadi mana sedap? Jadi rimau ke jadi rusa? Tak sedap. Jadi manusia sedap boleh makan sate. Tu. Tuan-tuan ni memang selalu kenalah saya tengok. Tapi ingat, Sayyidina Abu Bakar pernah berkata kan, andailah aku boleh diberi pilih, aku mau jadi seperti burung. Kenapa jadi burung? Hari kiamat tidak akan dipersoaljawab. Takut dengan kita ni memang mewah hidup di dunia, boleh makan, boleh buat apa kesukaan kita, kita boleh berumah. Tapi persoalan, sampai Sayyidina Abu Bakar kata, bukan dia tak redha kepada takdir tau, tapi dia kata takutnya kepada. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar ni orang yang paling tawaduk. Sehingga bila Rasulullah kata, suruhlah Abu Bakar menjadi imam kepada sahabat-sahabat, pada orang ramai. Siti Aisyah membantah kan, ya Rasulullah, ayahandaku itu jika dia membaca Quran, salat, dia pasti akan menangis. Tapi Rasulullah ni dia kalau dah buat tindakan dia tegas kan. Suruhlah Abu Bakar menjadi imam. Tegas. Suruhlah Abu Bakar menjadi imam. Jadi sebenarnya tuan-tuan, bukan siapa kita, bagaimana kita, apa kita, tetapi bila Allah dah tetapkan kita dengan kedudukan kita, kita redha, hidup kita akan senang, gembira. Tapi kalau tak redha dengan ketetapan Allah, aku keras atasmu akan dunia seperti engkau menjadi akan binatang yang liar di dalam hutan. Payah hidup. Kan? Sebab saya tengok dalam National Geographic dah seminggu tak makan rimau tu. Minum air. Kan? Susah nak makan rupanya, payah hidup dia. Kemudian bermula kemuliaanku dan kebesaranku tiada engkau peroleh daripadanya melainkan barang yang telah aku takdirkan bagimu. Padahal engkau itu kecelaan padaku. Jadi bersusah payahlah hidup di dunia ni. Berbolok-bolok lah ya, itu kerja siang malam pagi petang tu kau papu cari. Tapi engkau tak dapat kecuali apa kadar yang aku tetapkan saja. Sebab itu banyak orang yang tuan-tuan huru hala dia dalam hidup dia, tapi apa yang dia dapat sebenarnya tak berapa. Allah jadikan hilang barakah kepada hidup dia. Hilang barakah kepada hidup dia. Lebih teruk lagi kata Allah Ta'ala, engkau itu di sisi aku celaka. Tu Allah pandang kita celaka tu Allah. Siapa, tuan-tuan, kita ni tak apa kalau orang maki kita, orang hina kita, kita tak luar apa pun. Orang benci kita tak apa. Tapi jangan sampai Allah benci kita. Jangan sampai malaikat benci kepada kita. Orang tak kenal kita tak apa tuan-tuan. Tapi jangan sampai Allah dan para malaikat tak kenal kita. Tak apa sebenarnya. Orang hina kita, kita tak tahu apa dunia ni. Betul? Tapi kalau Allah yang hina kita, mana kita nak duduk lagi? Kemana kita nak pergi lagi? Sebab itu ya. Ingat lagi saya dah sebut pada pertemuan yang lepas agaknya ya. Tafsir yang diberikan oleh Syekh Sya'rawi Al-Mutawalli ya.
Itu Imam Sya'rawi rahimahullah. Dia kata apa? Barakah tu apa? Barakah itu adalah tentera Allah yang halus. Yang kalau terkena pada sesuatu pasti baik. Dia itu tentera Allah yang halus, terkena pada sesuatu pasti jadi baik. Kalau barakah tu kena pada rezeki, dia akan mencukupkan, menenangkan, akan membahagiakan, akan mensehatkan. Itu barakah. Kalau kena pada makanan, barakah tu, dia akan mengenyangkan, mencukupkan. Kalau dia cukup untuk berdua, cukup untuk tiga. Kalau makanan untuk bertiga, cukup untuk berempat. Itu barakah. Kalau kena pada anak, dia akan jadi anak yang soleh, yang berbakti. Itu barakah. Barakah tu kena pada apa? Kalau kena pada umur dia akan barakah. Nampak tak panjang umur, tapi banyak dia boleh berbuat. Cukup masa dia. Boleh dia buat begitu. Semasjid pun sempat, pergi kerja pun dapat. Tapi ada orang kan tak sempat-sempat. Umur dia tak barakah. Tak sempat pergi masjid. Tak sempat-sempat. Sibuk lah, busy, sibuk. Apa benda yang dibuatnya sibuk sangat tu? Itu barakah namanya. Kalau kena pada kenderaan itu akan menyenangkan. Faham tak? Itu saya cakap tadi, kenari tapi boleh sampai pergi Kedah. Pusing, apa benda tak ada. Sesekali je tukar minyak hitam. Itu pun dah hitam sangat. Ingat tuan-tuan, minyak hitam ni bukan warna hitam tau. Kalau dah hitam itu mana dah teruk sangat. Faham tak? Minyak hitam ni warnanya apa? Kuning macam perang sikit tu kan. Kalau dah hitam sangat, itu bukan minyak hitam lagi dah tu. Habis kalau dah berkepul-kepul keluar kat belakang, putih-putih keluar dia, orang depan, orang belakang sakit hati, itu namanya apa? Gasket dah bocor. Boleh faham tak? Itu. Kalau kena pada isteri, barakah. Isteri akan menenangkan, membahagiakan, seronok. Faham tak? Itu. Bukan dicari ramainya isteri itu, tapi dicari barakah je. Betul, kalau ramai pun tak barakah, pensan, kurus kering tu. So, ada orang ingat dia ramai bini tu okey kan? Sekali keluar dekat pasport 4 dia punya apa? Kad nikah. Banyak kan? 4. Bukan itu dia barakah tu. Kalau kena pada ilmu, barakah tu kena pada ilmu. Ilmu itu akan memberi manfaat, menjaga orang itu dan memberi manfaat kepada orang lain. Betul tak? Barakah. Kalau barakah tu kena pada rumah, dia jadi rumah yang tenang. Tempat seronok kita nak pulang. Betul? Tempat kita dapat beribadat. Macam tu. Kalau kena pada tempat, tempat itu akan disukai orang. Betul tak? Macam Mekah tu lah. Di Makkah mubarakah kan? Mekah yang berkat. Orang semua nak pergi Mekah. Dan tempat barakah tu orang nak pergi beribadat lah. Bukan orang main judi. Itu Genting Highland. Ramai juga orang pergi. Ramai tu Ustaz pergi. Itu yang tenggelam tu. Kan? Itu lain. Dia barakahnya orang datang suka untuk beribadat, jadi tempat baik. Itu barakah. Jadi barakah ni kena pada apa? Itu kata Syekh Sya'rawi tu, saya nak faham makna barakah tu dengan dia punya terjemah tu senang nak faham. Dia kata tentera Allah yang halus, yang kena pada apa-apa pun jadi baik. Jadi kalau pekerjaan kita barakah kan? Jadi macam mana? Kerja tu senang tapi tidak menghalang kita daripada ibadat. Faham tak? Rezekinya menyenangkan, betul? Tempat kerja tu menyenangkan, hubungannya baik, itu macam tu. Jadi dengan cara kita redha ni lah Allah datangkan barakah. Jadi tidaklah Allah Ta'ala itu akan memandang kita dengan pandangan cilaka. Habis macam mana kita selama ni? Kadang-kadang ada juga kita tak redha kan? Angkat tangan, ya Allah ampunkan dosa. Sebab itulah istighfar tu cuci segala-galanya. Sebab itulah istighfar tu kan. Banyak-banyaklah astaghfirullahalazim. Innallaha ghaffara kan. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghaffara. Innahu kana ghaffara. Banyak kan.
Kan Nabi Nuh tu kan. Nabi Nuh beritahu kepada umat dia, minta ampunlah kamu kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun. Dan jika engkau suka minta ampun kepada Allah, Allah akan mengalirkan kepada engkau air, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, anak beranak engkau yang baik. Tu istighfar tu cuci semua kesilapan hati kita apa gitu. Sebab tu ada istighfar. Habis istighfar sehari pun tak ada. Istighfar sehari pun tak ada. Lepas tu sebelum tidur sekurang-kurangnya 3 kali lah Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. 3 kali je sebelum tidur. Mengaku silap kita kepada Allah. Allah hapuskan dosa walau sebanyak buih di laut. Hapus dosa walau banyak walau sebanyak buih di laut ni, macam-macam ibadat, betul tak? Tapi kalau sampai tak ada juga benda yang menghapuskan dosa kita, tu macam mana tu nak cakapkan lagi? Di mana lagi kita nak meletakkan diri kita? Tuan-tuan. Jadi sempena masa yang ada, tuan-tuan, Allah bagi lagi ni yang sihat-sihatnya. Bagilah masa duduklah kepada Allah SWT. Pagi istighfar 100 jadilah, petang dapat 100 jadilah. Kita akan termasuk orang-orang yang istighfar. Orang yang istighfar ni Allah dimudahkan rezeki dia, Allah terima dia. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Jika ada seorang datang, dosa dia bergunung-gunung, dia datang kepada aku memohon ampun dengan perasaan dia tahu aku ni adalah Tuhan pengampun, aku tak peduli dosa dia tu, aku ampunkan dia. Sebab tu saya cakap tauhid mesti ada. Sebab tu walau jahat macam mana pun, geng apa pun dia, tapi dia tauhid dipegang, Allah boleh ampunkan dia. Sebab tu kita jangan kutuk-kutuk sangat orang lah. Kita benci tu benci, cakap dosa tu cakap kan. Betul tak? Geng-geng pondan ni kan, betul tak? Geram juga kita kan. Tapi andai dia la ilaha illallah dia elok, tapi ada yang nak main murtad lah apa ni, tu yang aku risau tu. Tu yang bahaya tu kan. Sebab dia berdosa, orang kutuk dia. Ada pula geng-geng yang backing dia. Geng-geng ni bawa pula kepercayaan-percayaan, faham tak? Itu hancur. Ingat, sebab itu maksiat tu bawa kepada neraka. Sebab dia boleh bawa kepada murtad. Faham tak? Itu bahaya. Sebab syaitan itu jalan dia. Ingat, syaitan waktu last nak mati tu, nafas terakhir pun dia nak coba juga. Murtad ni. Sebab hanya murtad dan kafir itu sahaja yang boleh mengekalkan manusia ini di dalam neraka. Boleh faham? Itu Allah tak ampun. Dan itulah geng dia yang boleh kekal dalam neraka. Geng iblis ni. Dan itu tujuan dia. Sebab tu dia paling sakit hati bila orang taubat. Penat dah dia bertahun-tahun dah suruh orang tu buat jahat, maksiat kan. Ujung astagfirullah. Kan. Yelah aku betul istighfar pula dia ni. Aku dah penat ni kan. Sebab tu kan, macam kita semayang kan, serupa kan, sujud sawi kan. Itu dia apa ni? Renovation solat tu kan. Clear balik, cantiknya balik, murni balik, cahaya balik. Itu sakit hati dia. Tapi dia pernah tak putus asa. Dia putus asa daripada rahmat Allah dan keampunan Allah ya, tapi dia tak pernah putus asa untuk hancurkan manusia. Itu jahatnya hati dia. Boleh faham tak? Sebab tu kita jangan hati jahat dengan Allah Ta'ala. Walau besar mana dosa kita, Allah boleh ampunkan. Walau kita macam mana pun derhaka, Allah boleh ampunkan. Tapi la ilaha illallah jangan hilang. Itulah dia pengajaran yang 34. Jaga dia elok. Dah duha. Dah. Kalau dah duha itu. Okey. Cara redha dan bersyukur tu macam mana? Kita kadang-kadang kita cakap je, tapi perbuatan kita tidak redha dan tidak syukur. Benda yang baik mungkin kita boleh redha dan syukurlah. Duit banyak, bini cantik, muah-muah-muah, memanglah. Betul tak? Cuba tengah menderita sakit boleh redha tak? Ini ceritanya, betul tak? Kalau yang kita ni manusia biasa, memang ada rasa hati kecewa, kan, betul tak? Risau, sedih, kan, betul tak? Itu
akan jadi jalan jarum syaitan untuk kita tak redha. Menangis tak apa, sedih tak apa, kecewa tak apa. Seperti Rasulullah, anak dia wafat, kan dia nangis tuan-tuan. Bila anak dia Ibrahim daripada Mariatul Qibtiyah tu lahirkan, dia pergi ketuk rumah orang Madinah, ni aku dapat anak, ni aku dapat anak. Gembira tuan-tuan. Tapi wafat anak dia, nangis. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kau nangis tak dah tahu ke? Ini manusia, kata Nabi kan. Cinta, kasih. Bukan maksudnya redha itu tak boleh nangis, tak boleh apa, boleh. Tapi jangan mengutuk apa yang ketetapan Allah Ta'ala. Jangan benci kepada Allah. Kalau ada rasa hati, cepat-cepat istighfar dan redalah dengan Allah Ta'ala. Kalau rasa berat, solat taubat. Dan pastikan tidak kurang kita punya ibadat seperti biasa. Betul tak? Yang ada. Macam mati anak kan? Jangan macam-macam. Oi, mak saya mati, adik saya umur 17 tahun tau. Jangan macam-macam. Adik saya balik daripada madrasah, dia bawa motor, ada lori yang macam yang dia otak yang macam besi tu, apa nama? Kontena-kontena tu lah, tu kan, yang jenis apa. Jadi dia tak nampak sebab dia parking tepi tu kan, dia nak pergi warung tu. Jadi dia macam apa? Depan cahaya matahari, jadi dia tak perasan benda tu. Pam! Ni macam terkulai tangan dia tu. Jatuh, orang bawa dalam teksi. Tak ada siapa yang ada lah, yang bawa teksi tu. Dalam kereta tu dia meninggal, kata pemandu teksi tu. Mak saya. Jangan macam-macam ni tuan, anak mati. Dia tak boleh tengok gambar, dia tak boleh buat. Tapi apakah itu maknanya tak ada? Tak. Sedih lah, benda biasa. Tapi kalau dicocok oleh iblis, istighfar, minta ampun, ibadat kita terus bermohon kepada Allah. Ganti yang baik. Tukar kegembiraan yang lain. Biasalah ujian macam-macam tuan-tuan kan. Bini dibawa orang lagi, boleh kita redha je. Macam mana kalau tuan-tuan ni tiba-tiba isteri kena bawa lagi, orang Lombok bawa lagi, macam pening kan? Betul, yang main-main kan? Tiba-tiba dah ada kat Lombok je isteri kita kan. Sebab tu orang perempuan dia marah lelaki dia kahwin lain. Tuan-tuan cuba bayangkan isteri tuan-tuan dibawa orang, macam tu lah rasa dia, macam agak Tapi itulah ya, kita kena apa, diri kita tu kena. Tapi saya pesan tuan-tuan, bersedia untuk hilang segala-galanya di dalam dunia. Bersedia, hilang apa saja. Ingat, semuanya Allah yang punya. Tangan ni siapa yang punya? Allah yang punya. Mata? Allah yang punya. Kalau tiba-tiba hilang, bersedia. Terutama yang dah tua-tua ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni tak mati mengejut, tuan-tuan akan mati terlentang. Faham tak? Dekat katil lah, bedridden. The time will come. Okay? Bersedia. Ni siapa yang dah umur 50, 60, kalau datang sakit, jangan nak terkejut-terkejut pula. Terkejut. Apa benda yang nak terkejut? Bersedia. Kita dah tak boleh jalan, kita dah tak boleh apa, orang uruskan kita. Bersedia. Sebab tu saya cakap, kalau boleh kita jagalah dia punya jalan-jalannya kan. Makan jagalah. Kurangkan manis pada minuman, lebihkan manis pada senyuman. Sekian, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. إلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, saudara-saudara semaafan. Jangan lupa duha 4 rakaat. Duha ini adalah tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.